Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali setelah lebih kurang seminggu kita tidak bertemu dalam kelas online, dan bermula hari ini kita akan jalan laju untuk mengupas teks Permata Sastra kamu. So, saya rasa semua orang dalam kelas ini sudah ada buku teks Permata Sastra. Sila baca kamu punya karya-karya yang ada di dalam tu, tidak perlu tunggu cikgu suruh. Untuk yang buku rujukan tu, kamu kena cari ikhtiar sendirilah, sebab sekarang kedai fotostat di Donggongon tu dia memang tidak buka tu. Dia ada masalah. Ada masalah berkaitan dengan penularan COVID-nya. So, kamu mesti cuba usaha cari PM senior-senior kamu. Rasanya senior-senior kamu tu ramai yang akan let go buku tu, sebab ramai yang dapat A, dapat B yang tidak akan mengulang. So, kamu boleh approach lah para senior kamu ya. So, untuk hari ini kita akan teruskan kupasan kita untuk tajuk. Hai Debra, akhirnya Debra boleh masuk. Hai Debra. Debra punya line tidak kuat. So, tanpa membuang masa, kita persilakan Avril untuk membentangkan tajuknya pada hari ini. Persilakan Avril. Halo, kamu boleh nampak? Boleh Avril. Kasih slideshow dia. Right. So, selamat pagi saya ucapkan pada guru kesusastraan, yaitu Cikgu Koni dan rakan-rakan yang kasih sekalian. So, hari ini saya akan membentangkan tentang pantun nasihat. So, ya. Tanam bu. Tanam bunga di dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Jangan ikut hawa nafsu, kelak nanti binasa badan. Burung tiung terbang tinggi, burung merpati mencari sarang. Kalau sombong meninggi diri, kemana pergi dibenci orang. Maksud bagi rangkap pantun yaitu yang pertama, larangan pada rangkap pertama ialah jangan mengikut hawa nafsu. Jika bertindak mengikut hawa nafsu diri, berkemungkinan akan menyebabkan datangnya kemudaratan kepada diri sendiri akibat terjerumus dengan perkara yang tidak baik. Dan seterusnya, rangkap kedua yaitu dinasihatkan agar kita menghindarkan diri daripada bersikap sombong dan tinggi diri. Sikap orang yang sombong akan menyebabkan orang di sekelilingnya akan benci terhadap orang yang bersikap sedemikian. Seterusnya yaitu tema di dalam pantun ini yaitu pantun ini bertemakan tentang nasihat agar menjaga perlakuan dan tingkah laku diri di mana sahaja keberadaan seseorang, supaya tidak dibenci dan dipandang serong oleh orang lain. Contoh pantun yaitu kalau sombong meninggi diri, kemana pergi dibenci orang. Seterusnya yaitu persoalan. Persoalan pertama dalam pantun ini yaitu persoalan tentang hawa nafsu.
hawa nafsu ini penting untuk diimbangkan dengan iman dan akal, supaya seseorang tidak bertindak mengikut hawa nafsu yang akan membinasakan diri sendiri. Contoh pantun yaitu jangan ikut hawa nafsu, kelak nanti badan binasa. Oke, Avril, cukup mencela. Oh, kesukaan orang di London. Kita pergi ke persoalan ni. Suka cikgu ingin maklumkan di sini kepada semua pelajar bahawa jika kamu mengemukakan apa-apa isi fakta lah ya, berhubung persoalankah, nilai, unsur pengajaran, latar masyarakat, setiap fakta kamu itu wajar, bukan lagi wajar lah, mesti kamu sokong dengan baris pantun yang menggambarkan fakta kamu. Katakan di sini fakta Avril tentang persoalan itu ialah persoalan hawa nafsu. So selepas bagi fakta, mesti ayat fakta kamu itu disokong dengan huraian lah. Macam ini, hawa nafsu penting diimbangkan dengan iman agar seorang tidak bertindak mengikut hawa nafsu yang membinasakan diri sendiri. Ini yang kita panggil sebagai huraian. So sebenarnya untuk menjawab soalan itu, dia ada teknik menjawab dia sendiri berdasarkan kata tugas. So ini sepatutnya cikgu akan bincang dengan kamu apabila cikgu bagi kamu satu latihan berfokus tentang penggunaan kata kunci. Tapi ingat sahaja, untuk setiap isi, fakta itu mesti disokong dengan huraian, selepas itu mesti kamu perkukuhkan dengan baris contoh. Bila kamu turunkan baris contoh, contoh kamu itu tidak payah ambil satu rangkap pantun itulah, tak perlu. Kamu just ambil baris mana yang menyokong fakta kamu. Macam Avril ni kan, dia bagi persoalan hawa nafsu. So baris Avril hanya ambil pada baris 3 dan baris 4. Avril tidak ambil pun baris pembayang, baris 1 dan 2. So itu cara dia lah. Tak payah salin 4 baris satu rangkap lah, tak payah. Sama juga kalau gaya bahasa, dia sama. Just salin baris mana yang menyokong isi ataupun fakta kamu. Boleh faham? Cikgu. Okey, teruskan. Ya, saya teruskan. Persoalan yang kedua yaitu persoalan sikap tidak sombong atau merendah diri. Sikap sombong perlu dihindari walau dimanapun kita berada agar kita tidak dibenci orang. Contoh pantun yaitu kalau sombong meninggi diri, kemana pergi dibenci orang. Terusnya, sekejap April, sekejap Okay. So kelas, ada sebarang persoalan untuk isi ini? Orang London kah? Maybe orang London okey kah? Faham kah pantun Melayu? Mana tahu orang London tidak faham pantun Melayu. Paham. Mana sudah si Wilin tu? Mana sudah Sumandak Kota Marudu? Kenapa tidak on camera hari ini? Mana Sumandak Kota Marudu? Saya mau tukar laptop dulu. Alright. Okay, begini ya. Di sini nih cikgu rasa cikgu pun mungkin lepas pandang nih Avril. Di sini nih sepatutnya persoalan sikap sombong. So just buang itu tidak sombong. Jadikan fakta ni sebagai persoalan sikap sombong. Okay. Kamu boleh buang terus tu. Buang terus di PowerPoint kamu. Edit terus di situ. Persoalan sikap sombong. Jadikan dia persoalan sikap sombong. Begitu. Buang itu merendah diri juga. So fakta kamu ialah sikap sombong. Okey. Besarkan balik, slideshow balik. Alright. So dia lebih sesuai, lebih betul kan? Monica cuba tengok. Lebih sesuai kan? Betul Mawar. Kita tanya saja orang London nih, Avril. Kita derak nih orang London nih. Ya, pasti. Okay, so ini persoalan sikap sombong. So, huraian kamu, sikap sombong perlu dihindar walau di mana kita berada agar kita tidak dibenci orang. Macam contoh ni lah. So, fakta, huraian dan contoh ni dia saling melengkapi. So, itu cara kamu menulis jawapan lah. Okay? Okay. Teruskan. Okay.
Seterusnya yaitu persoalan tentang tumbuh-tumbuhan atau bunga. Alam sekitar ini sangat rapat dengan kehidupan masyarakat Melayu, terutamanya bunga yang dijadikan tanaman sebagai tanaman hiasan yang menyerikan rumah seperti bunga melati. Contoh pantun yaitu tanam bunga di dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Aduh, saya macam dengar pantun, sedap sungguh suara Avril. Oh, Aduh, gitu. gitu. Mana sudah Elvera? Elvera, pasang kamera bang. Si gue mau tanya nih. Apa nih malu-malu pasang kamera? Hidung di dahi kan semua nih. Hidung di dahi. Matilah. Hai, pasang kamera weh. Apa nih cikgu yang sudah tua kerepot pun pasang kamera, ini lagi semandak-semandak sabar nih, malu-malu. Hai. Jahat juga kamu orang nih, ndak mau pasang kamera. Mungkin dapat lain kali itu cikgu. Kita sajalah yang kuat nih lain. Saya berkebun cikgu. Wah Syarif. Cikgu jap di laptop dulu si Lilin. Syarif, oleh sebab kamu berkebun Syarif, coba sambil kamu berkebun tekan Syarif. Boleh dari mana si Wilin? Si Wilin, kenapa saya sebut Wilin? Dari mana si Avril nih? Syarif dengar soalan juga. Dari mana si Avril nih dapat nih persoalan tumbuh-tumbuhan nih? Cici saya makan. Dari pantun. Iyalah, pantun tuh bagian mana Syarif? Channel baciku. Syarif, bagian mana nih? Pantun yang kedua. Oke, itu pantun kedua, dia ada 4 baris kan? Ini baris 1 dan baris 2 kan nih Syarif? Baris 1. Oke, Syarif, siapa Bani yang mengemop lantai ini? Ada bunyi vacuum nih. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Ini baris 2 baris ini kita panggil baris apa nih Syarif? Syarif. Ya cikgu, Debra. Mana sudah si Syarif tuh? Debra jawab, Debra. Di Syarif makan, mengkali temengkelan dia tuh. Saya makan, Debra pun makan. Semua orang makan. Awalnya orang makan tengah hari. Monika, sedap lah kamu Monika. Untuk kesian bah sarapan lah. Makan kerbau. Kenapa bapak orang nih? Terima kasihlah menghiburkan saya. Tengok kerbau kamu nanti Syarif siapa lain kuat sini ya? Clement. Si Clement ini sentiasa kuat lain. Clement, ini tanam bunga di dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Ini baris apa nih Clement? Kita panggil ini baris apa? Anyone, tolong respon cikgu. Natasha kah, Syaidatul kah, Elvera kah, Nicoletta kah? Saya mau buat Pembayang mau. Pembayang, yes, baris pembayang. So, ingat, kamu juga boleh mengeluarkan persoalan dari baris pembayang. Oke? Kamu jangan hanya cari pada bahagian maksud lah, boleh cari di bahagian pembayang. Oke? Paham nggak? Paham? Paham. Cikgu ini kan begini, beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Selalu kamu krik bah. Kan, kamu kan suka Merdunya. Kamu suka guna itu teknik penceritaan monolog luaran cikgu kan. Kamu orang kejam kan, kejam kan. Tidak mawar. Ya, kasih krik-krik cikgu. Nah, oke, teruskan. Ingat persoalan boleh ambil dari bahagian pembayang juga. Teruskan. Oke. Seterusnya, oke. Seterusnya yaitu persoalan tentang unggas ataupun burung. Unggas dan burung nih biasanya menjadi hewan peliharaan masyarakat Melayu. Antara burung yang menjadi peliharaan ialah burung tiung dan burung merpati. Sebagai contoh pantun, burung tiung terbang tinggi, burung merpati mencari sarang. Kalau sambung. Oke, teruskan.
Seterusnya yaitu nilai. Nilai pertama yaitu nilai rasional. Contoh pantun yaitu jangan ikut hawa nafsu, kelak nanti badan binasa. Pentingnya bersikap rasional agar tidak bertindak mengikut. Yes. Sekejap, adakah itu badan binasa atau binasa badan, Abril? Badan binasa. Dia binasa badan. Abril, kau mabuk di situ. Oh iya kak. Astaga, sorry. Coba tengok yang ya. Betulkan dulu di sana. Binasa badan. Coba tengok pantun kamu di atas yang kamu lafazkan tadi. First slide. Kejap. Ini pun salah kan? Ini oke. Ini oke. First slide. Oke, yang tuna. Pantun rangkap kedua. Rangkap pertama. Pantun rangkap 1. Ini. Yang ada burung. Sorry, minta maaf. Yang ada burung. It's okay. Binasa badan. Di sini betul kan? Cuma masa kamu tulis dalam kamu punya contoh tadi salah kan? Oke, tidak apa, teruskan. Okay. Hai Wilin, cikgu mau beritahu kamu saja. Dulu sebenarnya masa cikgu di Datu Pita, cikgu dapat offer naik pangkat pergi ke SMK Pinggan tuh, sekolah kamu tuh. Tapi cikgu tidak pergi. Kalau tidak awal sudah kita berkenalan. Dengar kan? Abril, kamu dengarkah bunyi beach? Dengar. Siapa punya beach tuh? Mungkin kipas kali. Oh, mungkin ya. Sorry, cikgu. Teruskan nilai rasional. Oke. Serius orang si Ruth nih kan, ndak pandai senyum. Ruth, coba senyum Ruth. Ruth senyum. Milin senyum. Begitu, barulah ceria. Manis pun senyum. Debra, senyum dulu. Biarpun kau sedang makan. Dia tidak boleh senyum. Dia sedang nyap makan. Oke, teruskanlah. Oke. Kejap. Pentingnya bersikap rasional agar tidak bertindak mengikut hawa nafsu dalam melakukan sesuatu perkara. Kerana sikap mengikut hawa nafsu akan mendatangkan kesan negatif terhadap diri individu. Seterusnya yaitu nilai merendah diri. Sebagai contoh, kalau sombong meninggi diri, kemana pergi dibenci orang. Kita perlu merendah diri dan menjauhi sikap sombong akan kelebihan diri agar disenangi oleh masyarakat sekeliling. Paham, cikgu? Seterusnya yaitu unsur pengajaran. Unsur pengajaran dalam pantun ini yang pertama yaitu kita janganlah bertindak mengikut hawa nafsu agar tidak memudaratkan diri sendiri. Contoh pantun yaitu jangan ikut hawa nafsu, kelak nanti badan binasa badan. Badan binasa. Kedua binasa badan tuh. Binasa badan. Nanti saya edit balik. Yeah. Kedua yaitu kita janganlah bersikap sombong agar kita tidak dibenci oleh masyarakat. Contoh pantun yaitu kalau sombong meninggi diri, kemana pergi dibenci orang. Sekejap. Stay di sana. Oke, so cikgu ingin bawa kamu semula ke pembelajaran kita yang lepas, yaitu aspek sastra. Kalau kamu masih ingat, cikgu pernah bagi tahu, kamu tidak perlu hafal semua nilai pengajaran, semua persoalan, semua latar masyarakat kan? Yang kamu hafal kata kunci kan? Kata kunci, betul? So, kamu lihat sebenarnya kalau unsur pengajaran apa yang perlu kamu kuasai, kata kuncinya yaitu kita
janganlah. Kalau negatif kan? Betul. Kalau positif kita haruslah. So kalau kamu tengok, kenapa kamu perlu kuasai kata kunci? Di sini kamu nampak, dengan menguasai kata kunci, kamu boleh menggunakan persoalan itu atau nilai itu sebagai fakta kamu, cuma kamu ubah. So apa yang Avril jadikan persoalan tadi ialah persoalan hawa nafsu. Kan Avril? Persoalan hawa nafsu dan persoalan sikap sombong. Jadi kedua-dua persoalan itu, bila kamu jadikan unsur pengajaran, kamu just guna kata kunci kita janganlah. Sebab sombong dan mengikut hawa nafsu itu negatif. Jadi kita kena guna kita janganlah. Okay? Kita janganlah bertindak mengikut hawa nafsu agar tidak memudaratkan diri sendiri. Okay. Kalau sombong, kita janganlah. Avril, boleh tutup kipas kah? Sorry, kejap Pak. Oke, saya cegah. Oke, baru tiada di pantai. Sorry. Manakala yang kedua tu sikap sombong, sama juga kita gunakan kita janganlah bersikap sombong agar kita tidak dibenci orang. So di mana kamu jumpa huraian itu, agar tu di mana, kamu boleh nampak di dalam baris maksud itu. Okay, jadi artinya kamu punya fakta tu ambil sahaja ni hawa nafsu. Tengok sini, hawa nafsu. Di sini sombong. Itu cara kamu menganalisis persoalan nilai ataupun unsur pengajaran di dalam pantun kamu. Tidak susah. Dia ada clue, ada hint di dalam kamu punya pantun. Apa persoalan dia? So, itu cara mudahlah kuasai kata kunci. Boleh ya? Ruth boleh? Alright, okay. Ada soalan? Setakat ini tidak mawar. Okey, terima kasih. Okey, kalau tiada kita teruskan dengan gaya bahasa. Seterusnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama dalam pantun ini yaitu ansonansi. Ansonansi ini merupakan perulangan bunyi vokal dalam baris puisi. Contoh, tanam bunga di dalam pasu. Perulangan bunyi vokal E yang diulang sebanyak 6 kali. Kesan estetikanya yaitu menimbulkan kemerduan bunyi atau pengucapan. Seterusnya yaitu aliterasi. Aliterasi ini merupakan perulangan bunyi konsonan dalam baris. Contoh, burung merpati mencari sarang. Perulangan bunyi konsonan R yang diulang sebanyak 4 kali. Kesan estetika yaitu menimbulkan kelantangan bunyi. Okey, thank you. Sekejap. Ruth. Ruth dengar cikgu kan? Cikgu mau soal deh. Betulkah ni asonansi? Betulkah asonansi itu perulangan bunyi vokal? Betul? Ya. Are you sure? Asonansi. Sure? Perulangan huruf vokal. Huruf kah bunyi? Ya. Huruf kah bunyi? Tengok Huruf. ni. Bunyi. Bunyi. Jap. 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 Apa? Ya, bunyi kah huruf? Bunyi. Okey, siapa sokong Ruth? Ada yang tak setuju kah? Wilin, kalau Wilin apa? Sokong. Bunyi kah? Sokong. Okey, Syarif. Siap sudah kasih makan kerbau kah Syarif? Syarif tadi kasih makan kerbau. Sudah kenyang tuh kerbau makan. Syarif, Ya, cikgu. kamu setuju kah asonansi itu perulangan bunyi vokal atau sepatutnya perulangan huruf vokal? Termenung balik si Ruth memikir. Apa tu? Si Wilin ni apa Syarif? Huruf. Huruf sudah ada 2. Monica, kamu ambil apa? Angguk sana. Sokong Syarif Huruf. tu. Huruf. Sokong Syarif. Okey. Huruf. Joanne. Kita tengok dulu. Joanne, huruf kah bunyi? Sekejap dulu pikir. Ayahnya sekejap lagi kok. Kejap, Dep. Cikgu,
Anu Um, nyare. Anu. Macam huruf po. Nono. Cigo. Dia Ya, yang JN, oh Huruf JN. UU itu Apa soalan Cigo tadi? Si JN Huruf ini. Cigo. Kejap, saya ulang dulu tuh si JN. Macam ada baby dalam nih. Soalan cikgu ialah, betulkah definisi si Avril tuh? Asonansi itu dia bilang perulangan bunyi. Betulkah? Bukan perulangan huruf kah? Huruf. Oh, kalau definisi betul lah bunyi. William bilang bunyi. Oke, Joanne huruf. Debra Huruf Cigo. huruf. Tapi dia macam huruf juga. Cigo. Ya, Dengar suara saya. dengar dengan jelas Debra. Sebab tadi bermasalah internet saya Cigo. Oh, Dia Cigo suruh punya jawaban huruf. huruf. Oke, thank you. Camelia Natasha. Udah ada nih, lain udah bagus. Syarif sudah ada. Elvera. Nicolita, jawab cepat. Jangan buang masa. Masa itu emas. Perulangan bunyi. Bunyi. Ibu, Oke, saya ganti. Elvera. Itu ada pendirian. Perulangan bunyi. Apa Joen? Saya ganti si Pigi bunyi. Elen buyuk main tukar-tukar. Kalau sudah ntar jawaban tidak mau kasih betul. Sudah pengawas sudah kutip. Malah Cigo di sini dia ganti. Oke, so kita teruskan lah. Sebenarnya Siapa tim bunyi? siapa tim bunyi? Siapa tim Sini bunyi? Cigo bunyi. Si Joen sama kamu saja tuh Wilin. Nah, si Monica sekarang di London dia bingung sudah. Bunyi kah? Bunyi kah? Aku pun tak tahulah dia bilang. So sebenarnya cikgu trik saja tadi tuh apa huruf? Nggak huruf. Dia bukan huruf, memang bunyi. Cikgu trik saja kamu tuh. Sudah kamu termakan trik. Jahat kan gitu. Pada muka kamu orang. Cikgu trik ya tuh betul dan nih perulangan bunyi. Kalau kamu tulis perulangan huruf kosong marka untuk definisi. Ingat Aso dan Ali, si Aso dan si Ali itu bunyi. Bunyi pastikan cara kamu menulis jawaban seperti inilah, garislah semua bunyi vokal. Semua kamu tuh yang kamu bunyikan sebagai apa bunyi Coba jadi budak tadika sekejap. A, E, I, O, U. Garislah semua bunyi A tuh, lepas tu boleh juga kamu taruh di sana perulangan bunyi vokal A sebanyak 6 kali. Okay? So kesan asonansi betul sedang menimbulkan kemerduan bunyi. So ini kamu hanya akan sebut kesan ni kalau soalan tanya tentang kesan estetika atau kesan penggunaan gaya bahasa. Kalau soalan minta analisis penggunaan gaya bahasa, dia tidak minta kesan, tak payah sebut. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Boleh. Alright. So kamu tengok aliterasi si Ali ni betul perulangan bunyi. Ingat bunyi. So kalau kamu tengok sini, bagus sudah contoh si Avril ni dia ambil R. Sebenarnya ada huruf lain boleh pakai kan? Apa huruf lain? Bunyi lain yang ada di sini. Konsonannya yang boleh ada pengulangan. Apa? Lama juga tengah tanam mencari bunyi konsonan ni. Adalah Clement. Itu vokal lah Clement. N. Ni bebanal sirut mengintong ka magium. Apa itu? N. N, betul. N. Ada N di sana. Berapa kali N? 3. Berkali-kali. Berkali-kali dia 1, burung 1, mencari 2, sarang 3. N. Huruf N for Netherlands. So, tapi kan cikgu pernah cakap seboleh-bolehnya elakkan itu N. Sebab N di sini, burung, bunyi dia ada NG kan? Ada NG kan? So, coba elakkan. Sama juga yang sarang, dia bunyinya sini barulah dia tak ada G. So, coba elak. So, di sini kalau kamu ada jumpa huruf lain untuk dijadikan aliterasi, bunyi aliterasi, ambillah bunyi lain tuh. Macam R. Burung merpati mencari sarang. Begitulah. Mencari sarang. Alright. Paham kan? So, kesan dia menimbulkan kelantangan bunyi. Garislah itu bunyi R.
Untuk harimau. Oke, teruskan. Paham bahkan? Sesusah hati nampak orang. Sesusah hati nampak tu Korea di sana, si Debra nih. Terganggu saya nampak itu lelaki Korea. Semua soal tu lelaki Korea tu nanti. Teruskan, Avril. Seterusnya terusnya yaitu anafora. Anafora ini merupakan perulangan perkataan sama di awal baris yang berurutan. Contoh, burung tiung terbang tinggi, burung merpati mencari sarang. Perulangan perkataan yang sama yaitu burung. Kesan estetikanya yaitu menimbulkan penegasan maksud. Seterusnya yaitu repetisi. Repetisi ini merupakan perulangan kata dalam rangkap. Contoh pantun, tanam bunga di dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Perulangan katanya yaitu bunga. Kesan estetika yaitu menimbulkan penegasan maksud. Okay. Soalan? Tidak soalan? Ada soalan? Cikgu ni kan Avril, cikgu risau kalau murid tidak soalan. Betul, cikgu sangat risau. Sebab kemungkinannya ada dua. Satu memang faham, satu tidak faham. So sebenarnya cikgu suka ada soalan supaya nampaklah ketidakfahaman tu dan cikgu boleh bantu. Cikgu. Ya, Debra. Soalan dari Korea, silakan. Saya paham. Okey. Sangat mudah faham lah, Avril. Debra, sangat mudah faham. Sudah. Ya, bisu sudah di sana. Okey, terima kasih kalau Debra faham. Semoga orang di belakang Debra tu pun boleh faham. Okey, so anafora ingat perulangan kata di awal baris yang berurutan. Ini perkataan berurutan ini kamu jangan lupa tulis. Kalau kamu tidak tulis perkataan berurutan ini dalam definisi kamu, kamu tidak akan dapat markah. Okey? Ingat. Okey, teruskan Avril. Ini nah. Seterusnya yaitu inversi. Yang repetisi itu sudah kena explain tadi. Tidak, ini repetisi lain nih, Avril. Tadi dia repetisi perulangan kata dalam rangkap. Yang ini repetisi perulangan kata dalam baris. Okey. Seterusnya yaitu repetisi. Repetisi ini merupakan perulangan kata dalam baris. Contoh pantun yaitu bunga melati, bunga pandan. Perulangan katanya yaitu bunga. Kesan estetikanya yaitu menimbulkan penegasan maksud atau keindahan irama. Seterusnya yaitu inversi. Inversi ini merupakan pembalikan kata dalam baris ayat. Contoh pantun yaitu kelak nanti binasa badan. Sepatutnya ditulis kelak nanti badan binasa. Kesan estetikanya yaitu menimbulkan kelainan pengucapan. Seterusnya. Okey, di sini cikgu ingin bagi penegasan sikit. Kalau untuk inversi, dia definisi dia ni sudah betul, pembalikan kata dalam baris ayat. Bila kamu turunkan contoh, kelak nanti binasa badan, kamu tidak boleh berhenti dengan menulis contoh itu sahaja. Kamu mesti tulis, nyatakan bagaimana ayat itu sepatutnya. Okey, jadi kamu kena sambung, selepas kamu ambil contoh tu, kamu kena tulis, sepatutnya ditulis kelak nanti badan binasa. Artinya kamu betulkan contoh tu, jadikan dia sebagai ayat biasa. Boleh kan? Paham kan ni? Boleh. Paham? Okey. Boleh. Okey, faham. Jadi sekiranya kamu hanya bagi contoh tapi kamu tidak nyatakan bagaimana sepatutnya ayat itu ditulis, berkemungkinan kamu tidak akan dapat markah di sini. Ya? So ingat, mesti nyatakan bagaimana contoh inversi itu sepatutnya dalam bentuk penulisan yang betul. Ya? Okey, teruskan.
Seterusnya yaitu dalam bentuk pantun. Avril, kalau nanti kira patah perkataan, patah suku kata tu, suruh diorang kira guna jari diorang. Jangan dulu kamu tayang. Faham kah? Oh, boleh. Untuk perkataan dan suku kata tu. So, yang Tidak, pelajar pastikan kamu punya pantun ada dengan kamu, buku kamu tu. Buka pantun nasihat kamu. Pantun nasihat, muka surat 6. Avril handle lah. Avril, mungkin kalau dalam next slide tu dia sudah ada jawapan kan, Avril jangan tayang. So Avril tanya, berapa rangkap ni pantun? Bilang macam tu lah. So kawan akan jawab. Ambil buku jap. Oke, seterusnya yaitu bentuk pantun. Oh, astaga. Di sini dalam pantun terdapat 2 rangkap dan dalam satu rangkap itu terdapat 4 baris. Baris pertama dan kedua itu sebagai pengenalan atau sampiran dan baris ketiga dan 4 sebagai maksud. Avril? Yes. Yang pengenalan tu ganti dengan pembayang, Avril? Okay, next slide. Okay, nah. Baris 1 dan 2 sebagai pembayang. Baris mana ini? Ya, pembayang. Oh ya, sampiran tuh buanglah. Sampiran biar. No. Nina, yang 4 baris rangkap tu. Baris 1 dan 2 sebagai pembayang. Pembayang. Ini. Masih bingung coba. Yang kamu tengok dot kedua kamu tu. Ada perkataan 4 baris serangkap kan? Okey, baris 1 dan 2 sebagai pengenalan atau sampiran kan? Okey, buang itu pengenalan, ganti dengan pembayang. Oh, Nina. Okey. Sorry, Cikgu. Okey, betul sudah. Kami nampak juga tu. Kita buat begini sajalah, Cikgu. Okey, boleh nampak kan, Ruth? Jelas kan? Kejauh, Cikgu. Stuck susah menyala tuh. Apa ni? Syahdatul, jangan ignore. Apa? Cikgu tidak baca di sini ni. Apa? Oh my god, mau idaman kita pakai specs. Kurang masuk. Alah, cikgu terpayah budak spek. Terpayah. Adoy. Inilah saya susah nih kalau jadi cute nih. Dah mau cute. Okey, teruskan Avril. Okey. So, dalam pantun ini, pembayangnya yaitu tanam bunga di dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Yang itu merupakan pembayang ataupun sampiran. Manakala, jangan ikut hawa nafsu, kelak nanti binasa badan. Itu merupakan maksud. Okey, betul. Faham kan? 4 baris tu, 2 baris pertama sebagai pembayang, baris 1 dan 2 sebagai pembayang atau sampiran, baris 3 dan 4 itu ialah maksud. So, kalau kamu kena suruh mencari maksud, just tengok baris 3 dan baris 4. Okey, so next, handle itu pengiraan patah perkataan dan suku kata kan? Avril? Ya, betul cikgu. Okey, tanya kawan. Okey. Kalau Okey, cikgu handle lah. Okey, cuba tengok pantun kamu tu. Tanam bunga di dalam pasu. Berapa perkataan? 5. Mana sudah si Annabelle yang laju tu, si Ruth. 5 star. Okey, 5. Bunga melati, bunga pandan.
4. Empat. Oke, baru muncul. 4. Jangan ikut hawa nafsu. 4. 4. Kelak nanti binasa badan. 4. Burung tiung terbang tinggi. 4. Burung merpati mencari sarang. 4. Kalau sombong meninggi diri, 4. kemana pergi dibenci orang? 5. Joanne 5. melaju-laju sudah salah. 5 ke 1 mana 2 pergi 3 dibenci 4 orang 5. Okey. Orang London kasih kalah kamu, Joanne. Okey, so sekarang kita pergi tengok patah suku kata guna jari, cikgu bilang. Okey, kira tu baris 1 tanam bunga di dalam pasu berapa? 9. Laju sudah si Annabel. 9 dengan sirut 9. Bunga melati, bunga pandan. 9. Okey, 9 dia bilang. Avril, tolong cek betul kan Avril? Betul. Betul. Okey, jangan ikut hawa nafsu. 8. Si Annabel laju. Saya pun sendiri mengira cikgu. Annabel mbak, astaga laju. Kelak nanti binasa badan. 9. Binasa badan. 10. 10? 9. 9. Cikgu, Oh iya, 9. Ya, cikgu, kelak nanti ya. kenapa 9? Coba kamu bunyi, macam mana kamu dapat 10? Kelak nanti binasa badan. Mana 9? 9. Macam mana dapat 10? Saya pun tidak tahu. Terlampau laju cikgu. Ya, nombor laju terus. Si Annabel tuh sudah kira tuh semua. Tengoklah, papanya aja nih dia terus ada jawaban tuh. Rangkap 2 baris 1, burung tiung terbang tinggi. 8. Betul lah. Burung tiung terbang tinggi 8. Bukan burung tiung. Jadi itu UNG satu bunyi yang bermakna. Burung merpati mencari sarang? 10. Wow, 10. Betul Avril. Kau jadi mata cikgu di sana. Betul. Kalau sombong meninggi diri? 9. 9. Betul. Kemana pergi dibenci orang? 10. 10. So, jumlah suku kata terpendek terpanjang. Berapa binaan suku katanya? Antara? Nah, Anda ingat sudah kan? 9 hingga 10. 8 hingga 10 sayang. 8 hingga 10 ya Ruth. 8 hingga 10. Kalau tadi perkataan 4 hingga 5. Okey, gitu ah. Okey, Avril coba tayang kupasan analisis. Ini cara menjawab ya. Kalau untuk analisis bentuk untuk binaan perkataan tuh. Coba tengok. Okey. Avril, kamu nih mute nih. Kamu mute. Apa yang ini? Coba tidak dengar. Tadi enggak dengar. Nah, mana suara dia nih? Hah? Cakaplah. Cakap. Yang tadi itu. Okey, balik-balik pergi yang apa? Nih. Binaan perkataan dulu, binaan perkataan. Oh, binaan perkataan. Oke. Okey, ini cara kamu jawabkan. Okey, kamu cakaplah. Sorry cikgu, saya nervous loh. Nervous? Alahai. Tiada Iren Aziz lah sini. Oke. Dalam pantun ini terdapat binaan perkataan antara 4 hingga 5 patah perkataan sebaris. Contoh perkataan yang terpendek yaitu bunga melati, bunga pandan. Itu sebanyak 4 patah perkataan. Dan contoh perkataan terpanjang yaitu tanam bunga di dalam pasu. Itu sebanyak 5 patah perkataan. Okey, so sekejap. Kamu mesti buat slash tu slash. Perkataan 1, perkataan 2, patah-patahkan dia. Buat pengurungan. Lepas tu di sebelah kanan, kamu nyatakan berapa patah perkataan. Itu cara menjawab. Pastikan bagi yang terpendek dan yang terpanjang. Okey, next. Seterusnya yaitu binaan suku kata antara 8 hingga 10 patah suku kata sebaris.
Contoh suku kata terpendek yaitu burung tiung terbang tinggi, yaitu sebanyak 8 patah suku kata. Seterusnya contoh suku kata terpanjang yaitu burung merpati mencari sarang, itu sebanyak 10 patah suku kata. Seterusnya, rima akhir dalam pantun ini yaitu ebi-ebi yang berbentuk terikat. Contoh boleh dilihat dalam sinilah. Sebelum mengakhiri, saya ada satu pantun. Beli kasturi di pasar tamu, beli bersama bunga seraya, rendahkan diri menuntut ilmu, kelak niscaya beroleh jaya. Katakan pada KMK. Sekian, terima kasih. Thank you. Thank you Avril atas pembentangan. Ada apa-apa soalan untuk Avril? Cikgu rasa pembentangan Avril sangat jelas, kita mudah faham, penyampaian pun sangat teratur, tertib, suara pun jelas. Ada apa-apa soalan? Tiada. Tiada. Okey, jika tiada, kita hentikan untuk Avril. Terima kasih Avril, tahniah Avril. Okey. Sama Cikgu. Sebenarnya kelas kita ni mula jam berapa? Cikgu masuk awal. 11.30 Cikgu. 11.30 sepatutnya. Jahat cikgu. Astaga, cikgu paling tidak sabar-sabar mau masuk kelas dengan kamu. So beginilah, kalau kita patutnya 11.30, kita berhenti pukul 1 kan? Tapi oleh sebab cikgu masuk pukul 11, so kita berhenti 12.30, kan? Betul kan? Okey. Betul. Okey jatuh, so kamu rehat pukul 12.30 nantilah kamu apa. So untuk seterusnya kita persilakan pula siapa ni ya? Alexis untuk present tajuk dia. Pantun apa? Pantun kasih sayang. Pantun kasih sayang. Alexis, mana kamu Alexis? Ada di sini? Cikgu tempatnya black. Tidak lain dia. Dia baru je. Lama. Si Afrin ada? Afrin pun tiakut internet dia. Gimana ini ya? Jadi makanya cikgu yang present bahan si Alexis ini? Begitu? Atau atau kita sambung besok? Kamu sudah siap tugasan cikgu? Untuk ini? Untuk ini sudah siap ke belum? Belum. So, kalau begitu kita stop di sini. Kamu buat kamu punya tugasan ini. Besok kita akan sambung dengan pantun kasih sayang dan pantun agama. Okey? Setuju? Setuju. Okey, so mari kita buka kamera dulu untuk sesi bergambar. Sebenarnya mau disoal betul sekejap. Bukan bergambar dulu, cikgu mau soal dulu. Nggak acik nih dia ada soalan. Paham dia bilang kan, tapi nggak tahu betul kan dia paham nih. Okey. Apa tema pantun nih? Orang London. Apa tema pantun nih? Nasihat. Pantun nasihat. Bertemakan nasihat. Okey, Debra, kamu tuh orang Korea ya. Tapi tidak apa, orang Korea sudah jawab. Okey, thank you orang Korea. Orang London, apa persoalan dalam pantun nih? Bagi satu. Salah satu persoalan, kita janganlah bersikap sombong. Itu bukan persoalan. That one is not persoalan. That one is unsur pengajaran orang London. Cikgu tulis persoalan sikap sombong. Sikap sombong, tapi mengapakah fakta kamu kita janganlah? Betulkah tidak Avril? Avril, sepatutnya kamu cakap persoalan. Yes. Aku bingung cikgu. Itu baru betul. Okay? Alright. Okay. Ruth, jangan tutup kamera. Pergi mencari persoalan kah tu? Ruth. Ruth. Mana kau pergi ni Ruth? Akan kau pergi cari kerbau Ruth. Joanne. Quack. Cikgu. Okay, Joanne pasang kamera bah. Cikgu rindu ni. Tapi muka belum cantik-cantik.
Cikgu lupa sudah muka kamu yang cantik kah tidak cantik? Cikgu pun dah ingat sudah. Cantik batu Joanne. Joanne. Hah? Apa persoalan kedua Joanne? Ya, Apa persoalan kedua? Si Ruth pergi bawah pula tadi di atas. persoalan tentang tumbuh-tumbuhan. Okey, persoalan tentang tumbuh-tumbuhan. Apa contoh tumbuhan yang ada di sana dalam pantun Joanne? Bunga pandan, Lagi? bunga melati. Pandai. Okey. Syaidatul. Ya, Cikgu. Cikgu pakai spek lah kalau Syaidatul. Supaya saya comel. Syaidatul, apa lagi persoalan lain Syaidatul? Jangan ikut hawa nafsu. Sama 2 kali 5 dengan si orang putih di sana tuh. Persoalan. Jangan guna perkataan jangan sebab jangan tu unsur pengajaran. Persoalan. Cikgu minta persoalan. Persoalan apa? Hawa nafsu. Persoalan hawa nafsu. Okey. Kenapa kita tidak boleh ikut hawa nafsu? Kenapa kita tidak boleh bertindak ikut hawa nafsu? Syaidatul? Siapa? Badan. Badan binasa. Sebab nanti kalau kita bertindak mengikut hawa nafsu boleh membawa kebinasaan, kemudaratan pada diri sendiri. Okey, thank you. Elvera. Ya, Cikgu. Ya, Elvera, apa persoalan keempat? Apa, Cikgu? Apa persoalan keempat dalam pantun ni? Persoalan tentang unggas. Okey, apa contoh unggas? Haiwan peliharaan hewan. Seperti apa contoh hewan peliharaan? Burung. Unggas. Burung apa? Burung tiung dan burung merpati. Okey, thank you. Betul. Okey, itu dia punya persoalan. Camelia Natasha. Ya, Cikgu. Bagi 1 nilai. Nilai Apakah nilai? Kejap, Cikgu. Wah, jangan lama Clement, 1 lagi nilai Clement. Nilai lain. Sementara si Camelia mencari. Ada 2 nilai tu Avril sebut tadi. Camelia. Camelia. Natasha, Leona. Cikgu, nilai dia jangan bersikap sombong. Kenapa kamu orang ni suka betul bagi nasihat ni jangan ya? Jangan tu cikgu bilang apa? Kata kunci untuk apa? Unsur pengajaran. Soalan cikgu apa? Nilai. Tahu. Jadi, kenapa guna jangan? Apalah tu di situ sepatutnya? Nilai? Sombong, kalau sombong tu lawan dia apa? Rasional. Bukan rasional lawan sombong. Rendah diri. Ya, rendah diri. Okey, rendah diri. Okey. So, Ruth, apa nilai kedua Ruth? Nilai merendah diri. Yang kedua, nilai rasional. Ya. Yalah, saya pun terbingung sudah. 1 nilai rasional, 2 nilai rendah diri. Nilai rendah diri itu kita dapat ambil apabila kita menjauhi sikap sombong. Okey. Kalau kita yang tidak bertindak mengikut hawa nafsu, itu ialah rasional lah. Okey, rasional. Okey, so apa lagi? Gaya bahasa. Natasha, Sabrina, sebut 1. Dan contoh, simple je. Adakah ni orang? Natasha, Sabrina je. Leona. Tidak juga Josephine. Asonansi.
Contoh. Thank you. Tanam bunga di dalam vasu. Apa tuh sonansi dia? Hah? Perulangan bunyi vokal E sebanyak 6 kali. Oke, thank you. Betul. Alvin. Ini yang baru nih kan? Si Alvin nih kan? Anafora. Oke, contoh. Burung tiung terbang tinggi, burung merpati mencari sarang. Apa anafora dia? Burung-burung. Alright, thank you. Sarah. Ya, Cikgu. Oke, gaya bahasa ketiga. Sudah ada asonansi, sudah ada anafora. Ada banyak lagi tuh. Ada lebih kurang 4 lagi kalau cikgu tidak silap. Aliterasi. Contoh. Bunga melati, bunga di darat. Hah? Mana kamu jumpa tuh bunga melati, bunga di darat? Kejap, Cikgu. Buku cikgu tidak pun bunga melati, bunga di darat. Bunga melati, bunga pandan. Ya, bunga melati, bunga pandan adalah dia buat dia punya ayat sendiri nih, pantun dia. Tapi cantik, bunga melati, bunga di darat. Bunga teratai, bunga di Tasik. Satya ingat Cikgu dia punya pantun. Dari mana buku teksmu? Kau kan ada buku teks cikgu jumpa dengan kamu di apa? Di ITCC. Iya. Mana buku kamu? Cikgu kejap. Mana tuh? Tina. Pantun Budi. Tuna. Jap, Cikgu. Menikah tunjuk dia. Tuna. Tuh contoh tuh bah. Bunga teratai, bunga di Tasik, dimakan pirana, habis semua. Dalam Tasik pun ada pirana, matilah kita. Aliterasi, contoh dia. 8 saja baris tu sana, susah dia mau cari. Cikgu, kejap. Lama sudah sekejap kamu. Kan, Avril? Syarif. Ayang kaki ya si Syarif nih. Syarif. Ya juga. Sementara si Sarah tuh menunggu sekejapnya tuh datang. Coba kamu keluarkan contoh aliterasi yang kamu jumpa. Kenapa dorong nggak jumpa nih Monica, Avril, Ruth? Ayah, apa dorong buat yang tadi? Masa kita membentang nih? Kasih mandi kerbau. Syarif, mana sudah kamu? Gue cakap perbuatan conteng buku saya. Apa kau tulis kerbau? Tidak. Apa kamu conteng apa? Conteng kenapa? Cikgu, contoh dia. Aduh, ya Sarah. Burung merpati mencari sarang. Apa laku non aliterasinya di sana tuh? Aliterasi dia perulangan konsonan M. Nauzubillah. Demam cikgu, terus minum air loh cikgu. Betul. Bukan N. Bukan N. R, Cikgu, sorry. Apa dia? R. R. Perulangan bunyi R. Betul, baru betul. Bunyi R. Merpati, burung merpati mencari sarang. Betul, thank you Sarah. Ada ikut kan kelas tadi kan? Ada ikut kan? Ada Cikgu, ada. Macam mana kamu boleh tertinggal tuh gaya bahasa tuh? Okay, so next. Repetisi, Annabelle. Cikgu, saya ingat yang inversi sejak pembalikan kata. Ambil lah. Apakah contohnya? Badan binasa, binasa badan.
Mana yang salah nih? Mana yang inversi nih? Apa inversinya? Annabel? Annabel? Kelak nanti binasa badan, kelak nanti badan binasa. Itu yang betul. Alright, betul. Thank you. Devriska? Devriska lain stabil kah? Kalau tidak saya panggil orang luar negara nih. Nak mau. Suka hati saya tuh kalau saya mau. Nur Zamani ini oke nih. Zamani. Alright, Nur Zamani, apa contoh repetisi? Ada 2, mana satu Cego? Suka hati. Perulangan kata dalam rangkap, contoh dia tanam bunga di dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Menimbulkan penegasan maksud, bunga. Bunga. Oke, thank you. Betul hilang tuh orang London. Syarif. Kilat. Oke, Ruth. Si Syarif ni saya pun tak tahu. Dia tayang kaki dia sana, dia pergi mana ni Ruth, saya pun tidak tahu. Ruth, cikgu baru seru nama. Ruth terus tutup kamera. Mana ada cikgu? Saya cari atau di mana tu? Ruth, apa lagi contoh repetisi? Repetisi. Yang repetisi perulangan kata dalam baris, bunga melati, bunga pandan. Oke, apa yang diulang? Bunga. Alright, okay, thank you. Oke, so keseluruhannya pantun ini berbentuk terikat. Keterikatan pantun ini kamu boleh lihat dari segi binaan rangkap yang terdiri daripada berapa rangkap sebaris? Abril, berapa rangkap sebaris? Abril? Rangkap sebaris. Berapa rangkap sebaris pantun ni? 4. 4 rangkap sebaris. 4 rangkap sebaris. Baris 1 4 rangkap, baris 2 pun 4 rangkap. Baris pertama dan kedua kita panggil sebagai pembayang atau sampiran. Manakala baris 3 dan 4 dipanggil sebagai maksud. Okey, betul, maksud. Okey, berapa binaan perkataan pantun ni? Binaan perkataan. Mau juga cikgu sebut nama kah? 4 ke 5. 4 hingga 5 patah perkataan sebaris. Betul, Syaidatul. Binaan suku kata antara 8 hingga 10. 8 hingga 10, betul. Syaidatul dengan siapa tadi? Cikgu nak sempat nampak Nur Zamani kah? Binaan rima ialah terikat, iaitu Abril mute tu. AB. So itu bila pantun tu terikat dari keseluruhan bentuk binaan baris, binaan rangkap, binaan baris, binaan perkataan, binaan suku kata dan binaan rima, maka itu akan merumuskan puisi itu sebagai puisi terikat. Okey, terikat. So itu keseluruhan rumusan kita tentang isi pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap apa yang disampaikan akan dapat difahami. So, terima kasih kerana hadir ke dalam kelas kita pada hari ini. Jika memang tiada apa-apa soalan, memang tiada. Si Debra sudah mau bergambar, maka kita akhiri kelas kita pada hari ini dan marilah kita buka kamera ambil gambar. Debra sudah ready tu. Okey, mari. Terima kasih Abril sekali lagi dan kepada semua pelajar yang hadir ke dalam kelas pada hari ini. Jom ambil gambar. Siapa yang ambil ni? Monica, cikgu? Cikgu lah. Aduh. Dia pandai ambil cikgu. Kau tekan je tu print screen. Kamera kan? Laptop kan? Ya. Okay, begini. PRT ST dengan window. Tidak, tekan itu PRT SC saja. Kamu try dulu. Kamu tekan itu PRT, cikgu akan tekan juga lepas ni. Kamu tekan itu PRT screen, lepas ni kamu pergi paste, kamu terus pergi grup WhatsApp kah, lepas tu kamu Ctrl V. Dia terus kamu send tu gambar tu dalam grup.
Nggak pandai. Kau try sekarang. Coba try. PRTSC. Tekan. Sudah. Oke, mari kita senyum dulu. Kita tengok dulu Monica. Kita tengok dulu, senyum. Oke, tekan. Sudah. Oke, sekarang pergi buka kamu punya WhatsApp. Sekejap. Mau ajar dulu tutorial sekejap. Sudah buka? Pergi WhatsApp ke Telegram. Mana-mana saja. Yang penting pada tempat yang betul lah kamu paste. Oke. Lepas itu tekan apa? Control. And then? Tekan itu V. Serentak. Kau boleh tekan control dulu. Tekan dulu control. Sudah. Baru tekan V. Tekan V. Control and then V. Ya. Tidak mawar. Tidak, ada mengapa sih? Kau sudah tekan kata Ada juga, ada. Nah, ada tak? Ada. Nah, so simple kan? Kejap mau cek. Ada juga. Hari ini kamu belajar sudah satu ilmu baru. Tidak pun. Soalnya sama yang apa itu yang ada apa tuh gunting tuh? Gunting? Gunting? Jangan sesen juga. Oke, tidak apa. Sekarang saya ambil gambar. Saya ambil gambar. Oke, senyum kamu orang. Kejap. Sirut berarti sudah comel-comel di sana. Oke, senyum. 1, 2, 3. Alright, so ada si Devriska. Sekali lagi, Devriska baru buka kamera. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, so thank you semua. Kita jumpa balik pada hari esok ya. Oke, so jangan lupa buat tugasan, antar. Bye-bye. Bisa bawa kawan saya. Ya. Cikgu.